Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu di YouTube. Pastikan subscribe ya. Baik, kita akan bincang satu lagi perkara di bawah tajuk pengamiran ataupun integration. Okey. Beza yang kita nak bincang dalam video ini dengan yang kita sudah pun bincang di video-video lain adalah bezanya adalah bagi bentuk yang diberikan dan bagaimana kita akan dapatkan hasil kamera, iaitu kita guna pakai formula untuk integrations ataupun pengkamiran, iaitu sekiranya sebutan itu adalah xn ataupun kxn, bagaimana kita akan gunakan formula integrations, iaitu xn tambah 1 bahagi dengan n tambah 1 tambah c. Ataupun kita akan gunakan peraturan pertama, first rule of integrations, sekiranya ia adalah kxn. Ataupun kita akan gunakan peraturan kedua, iaitu second rule of integrations, sekiranya bentuk yang kita nak kamirkan itu, bentuk yang kita nak integration itu adalah lebih daripada satu sebutan. So selepas itu murid-murid diajar sekiranya kuasanya lebih daripada sebutan yang berada dalam kurungan dan kuasanya lebih daripada 3, bagaimana gunakan cara gantian. Itu adalah asas-asas yang perlu dipelajari oleh murid-murid sekiranya pelajar-pelajar matematik tambahan perlu mahir dalam mata ataupun dalam topik integration ataupun pengkamiran. Itu asas. Okey, di sini beza yang kita nak bincang adalah kita bukan nak gunakan antara mana yang kita dah belajar itu. Maksudnya kita tak akan gunakan formula ataupun kita tak akan gunakan peraturan 1 ataupun first rule of integration. Kita tak akan gunakan second rule of integration, peraturan kedua, maupun cara gantian ataupun substitution method. Tidak. Tapi di sini ianya adalah betul-betul berbeza daripada yang sebelum itu. Ianya kita perlu kaitkan differentiation dy dx. Ini beza bagaimana kita nak lakukan ataupun nak dapatkan hasil kamiran ataupun hasil integrations dengan bantuan dy dx ataupun differentiation. Ini adalah satu lagi situasi di mana kita boleh mendapatkan ataupun boleh lakukan integrations, dan sekarang kita tak gunakan formula ataupun peraturan-peraturan ataupun cara gantian seperti mana yang mula-mula asalnya murid-murid belajar. Tidak, kita akan kaitkan satu lagi tajuk, iaitu differentiation. Okey, so sekarang perhatikan contoh yang cikgu pilih. Okey, so cikgu harap murid-murid memberikan tumpuan ataupun bukanlah maksudnya tumpu video ini saja, yang lain semua tidak, tak. Okey, sebab yang ini sedikit berbeza daripada yang sebelum-sebelum itu saja. Okey, so berikan perhatian. Okey, gunakan peluang ini untuk memahami, sebab bentuk soalan ini kerap kali dibincang dalam soalan melibatkan matematik tambahan SPM. Kerap kali. Okey, so sebab itu cikgu pilih ini untuk dibincang, dikongsi bersama dengan murid. Okey, gunakan peluang ini ataupun penerangan yang cikgu berikan dalam video ini sebaik mungkin. Okey, perhatikan soalannya. Okey, given that, diberikan y dalam sebutan x, iaitu y bersamaan dengan 2x tambah 1 bahagi dengan 1 tolak x. Okey, ini adalah hubungan di antara y dengan x. Okey, sekarang soalannya seperti mana cikgu sebutkan, soalan ini kita
akan kaitkan differentiation dy dx dengan integration pengamiran. Okey, so di sini itulah beza pengamiran. Okey, untuk soalan ini di mana tidak melibatkan peraturan maupun formula asas dia. Okey. Pertama, soalannya cari dy dx. Itu adalah soalan pertama. Selepas dah tentukan dy dx, soalan seterusnya hence the otherwise, ataupun dengan menggunakan dy dx yang diperolehi ataupun dengan cara yang lain, buktikan, buktikan iaitu kamiran integration 1/1 tolak x dalam kurungan kuasa 2 adalah sama dengan 2x tambah 1 bahagi dengan 3 tolak 3x tambah c. So ini adalah soalan. Okey, bagaimana kita nak buktikan yang ini iaitu 1/1 tolak x kurungan kuasa 2, okey, sama dengan 2x tambah 1 bagi dengan 3 tolak 3x, dan soalan minta perhatikan dy dx. Mula-mula cari dy dx. Okey, soalan kata gunakan dy dx ataupun otherwise. Mungkin jika ada idea lain boleh guna pakai, tapi janji akhirnya bentuknya yang jawapannya adalah ini. Okey, anda kena buktikan. Okey, kita mulakan satu persatu. Okey, katakan daripada pengetahuan yang ada berkenaan dengan pengkamiran ataupun integrations. Katakan cikgu keluarkan yang ini saja. Cikgu keluarkan yang ini saja. Okey, so dah ada katakan. Okey, dengan menggunakan dy dx ataupun dengan cara lain. So anda mempunyai dua pilihan, sama ada menggunakan dy dx ataupun sekiranya murid-murid mempunyai idea yang lain. Okey, so apa yang cikgu kata, idea lain di sini yang mungkin kita ada ataupun murid-murid adalah asas integration. Itu saja. So, kalau kita tengok yang soalan yang ini saja, bukan kita bahagian kita nak buktikan, tengok yang diberikan itu untuk integrations. Okey, ini kalau tengok betul, ini adalah bentuk dengan cara gantian. So, boleh tak kita gunakan gantian? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok bahagian ini sahaja, boleh tak dilakukan dengan cara gantian? Ya, semestinya boleh dilakukan cara gantian. Okey, cuba kita gunakan yang cara gantian. Boleh tak kita dapat buktikan? Kita mulakan dulu ya. Okey, cikgu salin dulu. Okey, kita gunakan apa yang kita belajar, iaitu 1/1 tolak x dalam kurungan kuasa 2 dx. Okey, so ini kalau kita tengok ini saja. Okey, apakah pengetahuan yang murid-murid ada? Ya, mesti. Ini kita boleh lakukan dengan cara penggantian, iaitu kita bawa ke atas, iaitu integrations 1 tolak x negatif 2 dx. Masih ingat? So boleh, bukan tidak boleh, boleh. Okey, so tapi cikgu dia kata kalau bila dia melibatkan peperiksaan, bila melibatkan peperiksaan, kita tidaklah boleh guna t sama dengan 1 tolak x. Lepas tu dah cari dt over dx dan ganti akhir dapat. Itu adalah semasa belajar. Tetapi kalau dalam situasi peperiksaan ataupun nak jawab satu-satu soalan, masa itu perlu disingkatkan. So bila kita pertimbangkan masa untuk disingkatkan dalam proses mendapatkan pengkamiran ataupun integration, untuk bentuk ini cikgu dah terangkan. Masih ingat tak dalam satu video? Iaitu kalau bentuknya adalah dalam bentuk AXN. Masih ingat tak? Kurungan N itu boleh sembarangan. Kalau kita gunakan yang itu, boleh, mudah sahaja. Iaitu perhatikan salin 1 tolak x negatif perhatikannya negatif 2 tambah 1 ya, N tambah
1. N tambah 1. Okey, perhatikan. Kemudian, okey, coefficient of X. Cikgu dah kata coefficient ataupun perkali X boleh positif ataupun negatif. So, cikgu keluarkan negatif 1. Kemudian, N tambah 1. Iaitu formula bila Xn. So, integration adalah, yes, Xn tambah 1 bagi dengan N tambah 1. Okey, kemudian tambah C. Okey, perhatikan di sini ya, 1 tolak X negatif 1. Okey, bahagi dengan, okey, sekarang ya, kita ada di sini negatif 1 kan. Okey, so negatif 1 di sini. So darab negatif 1 kita akan dapat 1 tambah C. Okey, perhatikan sekarang hasilnya. Iaitu kita turun ke bawah, so ia akan jadi 1 per. Okey, so tadi kita dah dapat ya. So kita ada di sini negatif 2 tambah 1 ialah negatif 1, darab negatif 1 ialah 1. So kita turunkan di sini 1 tolak X kuasa 1 tambah C. Okey, ini adalah hasil. Iaitu hasil bagi bentuk yang diberikan sekiranya kita gunakan asas gantian. Faham tak? So sekarang bandingkan jawapan dia. Bandingkan jawapan. Dapatkah kita buktikan? Okey, dapat buktikan. Tapi kita dah lakukan otherwise. Satu lagi bentuk ataupun satu lagi pilihan. Tapi soalan minta kalau ini jawapannya. Perhatikan ya, kita ambil dan kita lakukan seperti mana kita belajar secara asas, seperti mana kita gunakan bulat-bulat seperti mana kita belajar dalam buku ataupun semasa dia ataupun mempelajari integrations. Ya, kita gunakan. Tapi kita tak dapat. Kita betul apa yang kita lakukan integration secara pergantian itu betul. Apa yang kita lakukan dalam cara pergantian itu adalah betul. Jawapan ini adalah betul. Tapi dia tidak dapat buktikan seperti mana yang dikehendaki dalam soalan. Bukan jawapan yang kita dapat ini salah. Bukan. Maksudnya sekiranya ini adalah bentuk yang kita nak kamilkan. So bentuk ini kalau kita nak kamilkan, ia perlu menggunakan cara gantian. So murid-murid tahu cara gantian iaitu secara asas, basic, iaitu gantikan T dan proses-prosesnya, prosedurnya. Ataupun dalam situasi peperiksaan bagaimana bentuk itu boleh diringkaskan. Ya, kita gunakan ini situasi peperiksaan, so kita tak gunakan yang bentuk panjang lebar itu dalam cara gantian. Kita gunakan pemahaman ringkas berkenaan dengan bentuk ini. Ya, kita lakukan pengkameran, semua prosedurnya adalah betul dan ini adalah jawapan terakhir yang diperolehi. Ya, betul. Tapi masalahnya yang kita dapat ini adalah tidak seperti mana yang dikehendaki oleh soalan. So gagallah kita sebab soalan kata buktikan yang ini adalah sama dengan yang ini. So ada tak murid gagal dalam proses pengganti ataupun cara ataupun integration? Tidak. Murid-murid bukan gagal dalam melakukan integration ke atas bentuk ini. Tidak. Betul. Tetapi mereka gagal nak jawab soalan peperiksaan. So kan awal-awal cikgu dah banyak kali ulang. Mengetahui asas itu betul, mesti tahu ataupun 100%. Mengetahui asas 100%, mempelajari asas 100% itu tak cukup. Murid-murid perlu melatih diri untuk menggunakan asas itu dalam berbagai bentuk situasi soalan. Faham tak? So ini ya, dalam menggunakan asas murid-murid berjaya, tetapi murid-murid gagal nak jawab soalan. So yang penting sekarang, apakah pengetahuan yang selain daripada integrations, asas integration ataupun asas pengkamilan, selain daripada asas
pengamiran ataupun integration, apakah murid-murid perlu belajar berkaitan dengan integrations? Okey, tapi di sini soalannya bukan bulat-bulat melibatkan integrations, tapi ada bahagian awal soalan itu mengaitkan dengan differentiation dy dx. So, sekarang apa yang kita nak belajar ialah satu situasi integrations yang memerlukan dy dx. Ya, soalannya adalah integrations. Tetapi kalau kita nak lakukan integration ke atas, soalan atau bentuk yang diberi ini, kita perlu gunakan dy dx, iaitu differentiation. Okey, so cikgu harap murid-murid akan berikan tumpuan bagaimana cara dy dx itu diguna pakai dalam integrations ini. Okey, cikgu akan mulakan satu persatu. So maksudnya pertama ialah melakukan differentiation, iaitu dy dx. Okey, kita lakukan dy dx. Sekarang perhatikan, kalau inilah soalan kertas 2, katakan 10 markah ataupun 7-8 markah. Kalau anda gagal nak jawab dy dx, bahagian integration pun gagal. Itu masalah bila nak jawab soalan melibatkan kertas 2. Perhatikan di sini, 2 tajuk dicantum menjadi satu soalan. Okey, biar itu. Okey, kita sekarang mulakan cara penyelesaian bagi soalan yang mengaitkan dy dx dan integrations. Okey, so pertama kita akan lakukan dy dx ataupun kita akan cari dy dx bagi y yang diberikan. Okey, cikgu padam ini semua. Okey, kita mulakan differentiation dahulu. Okey. Okay, perhatikan ya murid-murid. Okay, cikgu salin y yang diberikan. So y adalah 2x tambah 1 bahagi dengan 1 tolak x. Okey, ini adalah y yang diberikan. Kalau murid-murid masih ingat, kalau inilah y dalam sebutan x, bagaimana nak lakukan differentiation ataupun dy dx? Ya, mesti. So di sini kalau kita nak carikan dy dx bagi bentuk y yang diberikan di sini, ya kita akan guna ataupun kita akan gunakan u over v. Kita akan gunakan u over v ataupun quotient method. Boleh? Okey, sekarang kita akan gantikan yang atas sebagai u, yang bawah sebagai v. Boleh? Okey, sekarang u adalah 2x tambah 1. Maka u dalam sebutan x, kalau kita lakukan differentiation, du over dx. Ya, 2x, 2. Nombor kosong. So, maka apakah du over dx bagi 2x tambah 1? 2. Kemudian v. Okey, apa? 1 tolak x. Okey. V dalam sebutan x, differentiation dv over dx. Okey, berapa? Nombor kosong. Okey, so yang ini adalah 1. Jadi di sini kita dapat negatif 1. Okey, sekarang kita dah lakukan differentiation ke atas u dan v. Tapi soalan nak dy over dx. So maka mendapatkan dy over dx adalah v, du over dx tolak u, dv over dx bahagi dengan v kuasa 2. Formula kan diberikan. Okey, kita gantikan satu persatu sekarang. V apa? Ya, 1 tolak x. Du, yes, du dx 2. Okey, tolak u. Okey, perhatikan u, 2x tambah 1. Okey. Kemudian dv over dx, ya, negatif 1. Okey, dibahagikan dengan 1 tolak x kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, ringkaskan. Darab 2.
darab tolak 2. Okey, so di sini ya negatif menjadi positif. Negatif 1, negatif jadi positif. So yang ini adalah, so di sini 2x, sorry ya, 2x. Okey, so negatif positif. So di sini adalah 2x tambah 1. Boleh? Okey, so sekarang perhatikan dibahagikan dengan dibahagikan dengan 1 tolak x kuasa 2. Boleh? Okey, kita sambung sebelah. Perhatikan ya. Okey, sekarang ya negatif 2x. Okey, 2 tambah 1. Okey, kita dapat 3. Okey, kita dapat 3 bahagi dengan 1 tolak x kuasa 2. Okey, so ini adalah dy over dx. Perhatikan di sini, dy over dx. Apa yang kita lakukan setakat ini ialah melakukan dy dx dan kita berjaya dapat jawapan. Okey, so sekarang perhatikan apa yang kita lakukan setakat ini ialah melakukan dy dx ataupun mencari dy dx, differentiation ke atas y yang diberikan. So y yang diberi adalah dalam bentuk u over v. Okey, perhatikan langkah kerja. Okey, yang melibatkan differentiation yang berada dalam bentuk u over v. Perhatikan formulanya, Okey, sekiranya y adalah u over v, kita gantikan setiap satu, akhirnya kita perolehi ini adalah dy dx. So dy dx adalah 3 dalam kurungan 1 tolak x kuasa 2. Okey, so sekarang kita dah jawab yang pertama. Okey, sekarang bahagian yang kritikal, yang baru untuk anda. Yang ini bukan baru. Melakukan jika ini adalah y dalam bentuk u over v, bagaimana dapatkan dy dx bukan baru. Okey, ini adalah seperti mana murid-murid belajar. Okey, tapi sekarang yang baru ialah bagaimana kita nak buktikan yang ini. Ya, kita nak buktikan ini sama ya. Okey, kita nak buktikan yang ini sama dengan yang ini. Tapi bila kita mengambil pengetahuan asas integration ini sahaja dan kita lakukan integration seperti mana kita belajar, iaitu dengan cara penggantian, didapati kita tidak dapat buktikan walaupun hasil pengkamiran itu adalah betul, iaitu cara gantian yang kita lakukan adalah betul, hasil integration itu tidak dapat buktikan. Ini baru bahagian yang baru ini. So berikan tumpuan bagaimana cikgu akan gunakan dy dx untuk buktikan pengkamiran untuk bentuk yang diberikan. Okey, mulakan ya. Okey, sekarang cikgu padam bahagian yang pertama melibatkan differentiation. Sekarang cikgu nak kaitkan dy dx ini dengan integration yang diberikan, akhirnya nak buktikan hasil integration itu. Boleh? Okey, kita mulakan ya. Okey, cikgu padamkan ini semua. Okey, sekarang cikgu salin. Okey, so y kita kekalkan ya, pastikan y cikgu kekalkan di sini. Hasilnya adalah dy over dx, iaitu bersamaan dengan cikgu salin jauh di sini. So di sini kita dapati dy over dx adalah 3 bahagi dengan 1 tolak x kuasa 2. Okey, ini dy dx. Okey, sekarang apa yang kita nak belajar ialah bagaimana kita gunakan dy dx untuk nak buktikan pengkamiran 1/1 tolak x kuasa 2 adalah bersamaan dengan 2x tambah 1 bagi dengan 3 tolak 3x. Okey, cikgu akan mulakan satu persatu, berikan tumpuan dan belajar bukan dengan satu percubaan
ulang beberapa kali sehingga dapat mempelajari, bukannya hafal. Jangan ulang sampai hafal, tidak, ulang jika perlu untuk memastikan cara penyelesaian ini pun dipelajari, bukan hafal, dipelajari. Okey. Apa yang cikgu lakukan di sini ialah sebelum cikgu terangkan ini, kalau katakan kita lakukan integration, so apa yang cikgu nak terangkan ialah asas-asas dia. Sebelum cikgu terus jawab jawapan, perlu cikgu terangkan beberapa asas supaya anda mudah faham. Itu saja, okey? Sekarang katakan diberikan integration dx. So integration dx ini adalah integration 1 dx. Boleh? So satu maksudnya kita nak bentuk xn. So ini adalah x kuasa kosong. So di sini adalah integration x kuasa kosong dx. Okey? Boleh faham? So apabila kita dapati yang ini lakukan, sebab ia dalam bentuk xn kan? So adalah x kosong tambah 1 bahagi dengan kosong tambah 1 tambah c. Boleh? Okey, perhatikan sekarang kita dapati adalah x kuasa 1 per 1 tambah c, iaitu x tambah c. Okey, maksud di sini apa yang cikgu nak terangkan di sini adalah sekiranya kalau kita kamirkan dx saja, kalau kita buat integration ke atas dx saja, maka hasilnya ialah x tambah c. Okey, ini perlu sebab nanti anda perlukan. Sebab itu cikgu terangkan awal-awal. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana dy dx itu boleh diguna pakai untuk buktikan soalan ini. So, cikgu dah terangkan, iaitu apabila kita kamirkan dx, hasilnya ialah x tambah c. Boleh ya? Okey. Cikgu padam ini. Okey, sekarang cikgu turunkan, iaitu dy over dx sama dengan 3 bahagi dengan kurungan 1 tolak x kuasa 2. Okey, cikgu pindahkan dx. Okey, apa yang cikgu buat sekarang ataupun mula buat ialah bagaimana dy dx itu digunakan dalam pengkamiran ataupun integrations. Okey, dy dx bagaimana kita kaitkan dalam integrations. Okey, so cikgu dah cari daripada dy dx. Okey, apa yang cikgu nak buat ialah bagaimana dy dx ini akhirnya akan bantu kita dapat membuktikan pengkamiran. Okey, so sekarang cikgu pindahkan dx. So dy sama dengan 3 bahagi dengan 1 tolak x kuasa 2 dx. Okay. Setiap langkah yang cikgu buat adalah mengikut yang dibenarkan dalam matematik, dalam pengiraan, dalam takkira matematik ataupun matematik tambahan. Ya, cikgu lakukan semua ini mengikut apa yang dibenarkan. Okey, sekarang daripada bentuk dx, cikgu dah ubah ke bentuk ini. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu perlu ingatkan peraturan ini. Kalau murid-murid masih ingat, dalam setiap persamaan, ini sentiasa nasihat yang cikgu gunakan kepada ataupun terangkan, beritahu murid-murid melibatkan persamaan. So, dalam persamaan itu, supaya mengelakkan persamaan itu menjadi rumit, biasanya cikgu nasihatkan lakukan perubahan supaya bentuk rumit itu menjadi bentuk yang mudah. Itu adalah mengikut apa yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambahan. So, atas nasihat itu, apa yang cikgu nak ialah di sini kita perlukan integrations. So, cikgu kata dalam satu persamaan kita boleh lakukan perubahan jika diperlukan. So, di sini apa yang cikgu perlukan ialah daripada dy dx tukar menjadi integrations. Mengikut peraturan matematik ataupun matematik tambahan, kita boleh lakukan perubahan ke atas persamaan.
So sekarang cikgu lakukan perubahan. Mengapa cikgu lakukan perubahan? Sebab nak buktikan ini kita perlu kenalkan integrations. Nak buktikan ini kita perlu perkenalkan pengkameran. Okey, so cikgu dah kenalkan. Dan peraturan juga kata sekiranya kita lakukan satu perubahan ke atas satu sebutan, maka sebutan lain juga perlu mengalami perubahan yang sama. So di sini kita ada dua sebutan, yaitu sebutan di sebelah kiri dy, di sebelah kanan 3/1 tolak x kuasa 2 dx. So kita ada dua sebutan, satu di kiri, satu di kanan. Bila cikgu lakukan perubahan, memperkenalkan integration di sebelah kiri, maka di sebelah kanan pun cikgu perlu memperkenalkan pengkameran. So sekarang, cikgu buat bukan suka hati cikgu, tidak. Cikgu buat atas peraturan yang dibenarkan, kebenaran yang diberikan. Cikgu bukan buat suka hati tidak. Ikut peraturan kebenaran yang diberikan dalam maths ataupun matematik tambahan. Boleh? Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey. Bentuk yang kita nak kamir adalah atas adalah kita perhatikan bawah. Bawah itu ialah kurangan 1 tolak x kurungan kuasa 2. Okey. 1 tolak x kurungan kuasa 2. Okey, bagus. Yang beza adalah yang kita nak kamir adalah 1. Tapi di sini adalah 3. So cikgu nak samakan bentuk ini di sini. Iaitu maksudnya bawah okey, tapi yang atas di sini adalah 1, sebaliknya di sini adalah 3. So maksudnya kalau cikgu nak samakan yang atas itu menjadi 1, maka 3 itu perlu dipindahkan. Boleh? Okey, cikgu pindahkan. So untuk nak samakan tadi cikgu pindahkan 3, so ia akan jadi 1/3 pengkameran dy sama dengan, okey, perhatikan di sini sama dengan dy. So apabila 3 ini sudah dipindahkan, yang ini adalah sama dengan 1/1 tolak x kuasa 2 dx. Okey, perhatikan bentuk sekarang. Perhatikan bentuk yang kita kamir dengan bentuk yang diberikan dalam soalan untuk dikamir. Kan sama? Sekarang ini adalah satu lagi cara bagaimana kita boleh lakukan ataupun menggunakan differentiation dalam kamera. Okey, sekarang cikgu dah berjaya, iaitu jika kita nak kamir ini, samalah dengan yang ini. Okey, perhatikan bagaimana cikgu bawa ke bentuk ini. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan dan cikgu akan selesaikan untuk membuktikan soalan. Boleh? Okey, cikgu padamkan ya. Okey, cikgu padamkan ini semua. Okey, cikgu bawa ke atas yang ini. So maksudnya adalah integration, iaitu 1/1 tolak x kuasa 2 dx adalah sama dengan 1/3 dy. Boleh? Kan cikgu dah? Okey, cikgu tuliskan ya. Okey, cikgu letakkan sebab perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Okey, so sebab itu cikgu susun ya. So cikgu letakkan di sebelah kiri. Cikgu letakkan di sebelah kiri dan ini sebelah kanan. So perhatikan sama seperti mana yang dikehendaki dalam soalan. Boleh? Okey, sekarang kita bincangkan bahagian ini saja. Okey? Cikgu padamkan yang ini. Okey, perhatikan di sini cikgu hanya bincang yang ini saja sekarang sebab ini adalah soalan. Kita nak buktikan yang ini sama dengan yang ini. Okey, sekarang cikgu nak bincang yang ini saja, iaitu integrations dy. Okey, masih ingat tak cikgu bincangkan sebelum mula penyelesaian, iaitu cikgu pilih kalau integrationsnya adalah dx. Masih ingat tak? Kalau integrationnya adalah dx, maka ini adalah sama dengan apa?
sama dengan X tambah C. Masih ingat, tadi kan cikgu dah panjang lebar bincang ini dengan gunakan asas. Kalau integrationnya adalah dx, maka adalah X tambah C. Boleh? So, so Y adalah Y tambah C. Boleh? So, cikgu dah buktikan tadi ya. So, Y tambah C. Sekarang kita dapati. Kita dapati. So, integrations 1/1 tolak X kuasa 2 dx adalah Y tambah, 1/3 cikgu dah terangkan kan, yang ini adalah Y tambah C. Boleh? Sekarang perhatikan. So 1/3. Y sekarang perhatikan dalam sebutan X. Sebab kita akhirnya perlu buktikan dalam sebutan X. Cikgu dah lakukan pengkamiran. Tapi pengkamiran ataupun pengkamiran yang cikgu lakukan, integration yang cikgu lakukan adalah ke atas Y. Tapi sudah pun lakukan kamiran. Tapi dalam sebutan Y. Tapi soalan dalam buktikan dalam sebutan X. So Y dalam sebutan X. Perhatikan Y dalam sebutan X. So apa yang cikgu lakukan sekarang ialah cikgu akan keluarkan Y dan cikgu akan letakkan X. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. Cikgu salin, ya, Y ini cikgu keluarkan, cikgu gantikan 2X tambah 1 bahagi dengan 1 tolak X. Okey, perhatikan di sini. Ya, okey, so kita perhatikan di sini, yang ini Y, kemudian tambah C. Okey, perhatikan di sini. Boleh? Okey, perhatikan di sini ya. Kita nak buktikan yang ini. So sekarang cikgu dah bawa ke sini. Boleh? Okey, sekarang perhatikan di sini 1 darab yang ini. Jadi berapa? 2X tambah 1. Kemudian perhatikan di sini 3 1 tolak X tambah C. Okey, 1 darab 3 darab dengan ini. Boleh? Okey, sekarang bila cikgu darab dengan, okey, perhatikan di sini ya. Okey, adalah sama dengan 2X tambah 1 bahagi dengan 3 tolak 3X tambah C. Faham? Sekarang perhatikan ya, sekiranya kita lakukan integration ke atas ataupun pengkamiran ke atas bentuk yang diberikan, cikgu dah buktikan seperti mana yang dikendaki dalam soalan. Okey, perhatikan di sini. Iaitu kamiran 1/1 tolak X kuasa 2. Selepas lakukan kamiran, ia mestilah dalam bentuk 2X tambah 1 bahagi dengan 3 tolak 3X tambah C. Okey, sekarang perhatikan. Okey, so perhatikan setiap langkah di sini, iaitu akhirnya cikgu perolehi ya 2X tambah 1 bahagi dengan 3 tolak 3X tambah C. Okey, sekarang perhatikan bentuk yang kita perolehi dan bentuk yang dikendaki. Faham? So ini adalah satu cara penyelesaian. Okey, bagaimana kita akan guna pakai ataupun mengaitkan dy dx dalam menghasilkan ataupun digunakan dalam integrations. So cikgu harap penerangan yang cikgu berikan ini memang panjang lebar, tapi diperlukan. Mengapa perlu panjang begini penerangannya? Diperlukan. So cikgu terangkan setiap benda yang berkaitan dengan penyelesaian. Okey, cikgu harap penerangan cikgu dapat membantu murid-murid memahami bagaimana boleh mengaitkan dy dx dengan integrations. So seperti biasa ya, kalau ianya memang memberikan apa yang sepatut dipelajari oleh murid-murid, berikan thumbs up di bahagian like. Di ruang komen letakkan komen anda yang membina supaya mengapa video ini sesuai untuk pelajar-pelajar matematik tambahan.
Okey, yang hadapi SPM, jangan lupa pastikan anda tekan bell button ataupun butang loceng untuk dapat notifikasi daripada YouTube berkenaan dengan ataupun video-video cikgu yang lain. Yes, as usual. Terima kasih.